alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Ucaplah alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Selawat ke atas Nabi Muhammad ya Rasulullah. Selawat ke atas Nabi ya Rasulullah. Syukur itu tandanya taat, setiap tempat, setiap waktu. Syukur itu dapat dilihat pada sikap dan tingkah laku. Marilah bersama kita bersyukur kepada Allah, kita bersyukur. Syukur, syukur, syukur ya Allah. Syukur alhamdulillah. Syukur, syukur, syukur ya Allah. Syukur alhamdulillah. Ya, syukur alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sembang Sahur. Kembali lagi untuk hari ini episod yang ketiga. Tadi kita dah dengarkan satu persembahan yang menarik daripada The Band Jawi and Super Friends. Terima kasih, terima kasih. Selamat puasa. Selamat berpuasa juga kita ucapkan. Dengar lagu Syukur tu kan Afak kan, kita ingat zaman-zaman sekolah dulu kan. Itu memang sering kali kita nyanyikan kan. Nak tunggu bulan puasa susah nak dengar daripada band Jawi and Friends ni kan. Okey, hari ini saya Fatin dan juga Afat pertama kalinya digandingkan bersama. Apa khabar anda di rumah? Harapnya boleh kekal bersama kami sehingga ke hujung Sembang Sahur hari ini. InsyaAllah. Ada di antara anda semua yang mungkin tengah balik-balik kan, dah berterawih, dah buat witir dan juga moreh dan sebagainya. Jadi sekarang ini adalah masa untuk anda berehatlah santai-santai. Sambil itu anda boleh lihat kami di Sembang Sahur kerana banyak pengisian yang akan kami bawakan selama 1 jam kami bersiaran pada hari ini. Dan hari ini kita telah pun masuki 11 Ramadan. Diam tak diam. Jadi bagaimanakah persiapan anda? Bukan persiapan nak menyambut hari raya. Jadi terasa kita. Ini persiapan kata orang tu nak berjengah ke minggu yang kedua untuk kita nak menyambut Ramadan. Ada di antara kita yang rasa macam sedih. Sedih bukan sebab apa. Sebab bila kadang-kadang Ramadan semakin lama tu semakin meriah kita. Jadi adakah kita ini dah pun bersedia? Adakah kita ini di bulan Ramadan ini dah cukup dah amal ibadah kita? Kalau kita tahu Ramadan kali ini berbeza sikit kan. Kalau sebelum-sebelum ni mungkin sambutan ataupun kita meraihkan dalam keadaan yang sederhana. Mungkin kali ini kita boleh berbuka puasa bersama, melakukan ibadah bersama keluarga dan sebagainya. Kita harapkan yang baik-baik sahajalah untuk anda di rumah. Dan untuk hari ini Sembang Sahur episod ketiga ini kami harapkan anda terus bersama kami. Kalau sekiranya tak boleh nak bersama kami secara langsung sekarang ini, anda boleh juga terus di Facebook kami Sembang Sahur TV3. Boleh lihat saya, Afat dan juga tetamu-tetamu lain sekejap lagi. Ya, betul. Okey, tak apa banyak masa lagi. Kita terus saja nak bercakap tentang apa yang akan kami bawakan pada malam ini. Dan tadi anda dah dengar lagu Syukur itu. Dan kita nak bercakap hari ini tentang syukur. Macam saya sendiri, kalau pengertian syukur itu, secara peribadinya saya memang mulakan pagi dengan rasa syukurlah. Sebab apa? Sebab diberikan nafas untuk hari yang baru, hari yang mendatang ini. Dan kata-katanya syukur ini, anda kata kalau kita mengamati betul-betul, ianya juga boleh mendatangkan rezeki kepada kita. Anda kata kalau kita fahami erti syukur itu. Betul. Dan saya rasakan Afat kan, selain daripada fahami, kita rasa kita sangat bahagia dengan diri sendiri, dengan mensyukuri apa sahaja yang kita ada. Bukan tak semestinya dengan duit, wang ringgit, apa sahaja yang mendatangkan kenikmatan, keluarga, kesihatan yang baik, setiap hari dapat kawan yang baik juga. Itulah salah satu yang perlu kita syukur. Ada banyak macam sebenarnya nikmat yang perlu kita syukuri untuk kita terus rendah diri, untuk kita tidak ada sifat sombong. Betul. Bercakap tentang syukur ini, masing-masinglah mempunyai definisi tentang syukur itu. Dan sekarang ni saya nak tanya kepada Hafiz daripada band Jawi. Kenapa saya? Sebab tadi awak dah nyanyi lagu syukur. Bukan main lagi syukur kan? Abang ni solo. Okey. Okey, silakan Hafiz. Bagaimana pengertian syukur bagi awak? Untuk Hafiz. Okey, saya nak bagi pada inilah. Pasal ni Ustaz Zul. Boleh. Silakan. Okey, silakan. Okey, satu persatu. Yang dah pendek Boleh. Semua pasal. Itulah. Okey. Ubah citra rasa.
Apa tadi? Pengertian syukur. Salah exam lah. Pengertian syukur. Pengertian syukur ni ialah kita bersyukur. Kita berterima kasih kepada Allah dengan kita melaksanakan ketaatan kepada Dia dan menjauhi apa yang dilarang. Wow. Jadi kita menggunakan apa-apa manfaat yang dibagi kepada kita berupa betul lah, kenikmatan semualah. Ataupun kita gunakan ke jalan yang diredai. Jalan yang disuruh kita lakukannya dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Jadi kalau kita laksanakan itu, kita bersyukur. Bersyukurlah. Okey, nampak keikhlasan tu. Betul. Kita pegang kita mendengarnya. Alhamdulillah. Okay. Jadi pengertian syukur ini ialah macam saya sebutkan tadi lah, masing-masing ada pandangan pendapat masing-masing kan. Jadi syukur ini ada kelebihannya dan juga ada kekurangannya. Okey, kita nak bercakap panjang ni. Kalau kita berdua saja ni tak cukup. Macam dua orang jumpa pandangan, kita nak dengar juga. Kawan kita kat saya dah lama dia tunggu. Itulah, kita. Dia nak panggil-panggil lah. Kita nak bersama-sama dengan seorang lagi kita punya rakan di sini, Hadari. Okey, awak kat sini tadi? Amboi. Ada buka sikit kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Apa khabar Fat? Apa khabar? Alhamdulillah. Dari okey Fatin, meriah baju awak. Itu tak, saya dari tadi lagi. Saya duk perhati je baju Afat ni. Nak kata ada mozaik ke kat situ letak? Jangan. Saya rasa badan saya pun dah lekat apa saya. Tapi apa pun bila memang segak bergaya lah kita di Sembang Sahur ni. Sebab apa? Sebab salah satunya adalah untuk menarik perhatian anda penonton untuk lihat kami. Syukur alhamdulillah. Ya, dan dalam masa sama juga dapat mengetahui apakah yang ingin kita sampaikan. Hadari. Syukur bagaimana? Okey, tadi dinyanyikan oleh Jawi and Super Friends. Saya sangat tertariklah sebab saya teringat firman Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Allah ingatkan kat kita tahu, guys, tuan-tuan puan-puan, Allah bagi tahu dekat kita 1400 tahun dulu dah. Wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Maksudnya, kalau kamu bersyukur kepadaku, Allah bagi tahu ni, aku akan cukupkan, aku akan tambahkan lagi nikmat tu. Dan jangan sekali-kali kamu kufur. Sesungguhnya azab aku amat pedih. Kejap lagi saya akan ceritalah apa yang pernah berlaku pada umat-umat terdahulu. Kerana mereka kufur, tak bersyukur. Macam-macam berlaku. Kemudian saya nak bawa satu ayat yang kita selalu bacalah. Ini imam-imam segera dekat rumah kalau disuruh jadi imam tarawih. Inilah yang dibaca kan. Inna a'tayna kal kausar. Sesungguhnya a'tayna, kami telah kurniakan kamu nikmat kal kausar yang sangat banyak. Allah minta dua je. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah kamu, ibadatlah kamu kepada Tuhan kamu dan berkorbanlah. Jadi menunjukkan bahawasanya macam abang kita cakap tadi kan. Memang betul. Tanggungjawab kita bukanlah suruh bayar. Kalau nak bayarlah Fatin dengan setiap nikmat hela nafas. Katalah kalau hela nafas 10 sen. Sehari berapa kita kena bayar? Betul. Tak terkira. Tak terkira. Kalau 1 10 sen. Kalau 1 ringgit akan dah kantoi kat situ. Ini kan pula nikmat rezeki, nikmat jodoh, nikmat dapat berpuasa. Ni PKP ni guys, tuan-tuan puan-puan, dah sebut alhamdulillah belum? Dulu PKP kita tak dapat berpuasa macam sebelum-sebelum ni. Sekarang dah diberikan kelonggaran. Dapat solat. Tadi kita solat sama-sama kan dekat surau, masjid. Sebut alhamdulillah tak? So nikmat-nikmat yang Allah bagi ni, Allah nak minta kita tengok. Allah uji kita. 2 tahun aku bagi engkau tak dapat nikmat ni, engkau syukur tak bila aku bagi balik? Itu adalah maksud Allah memerhati kita bersyukur atau tidak. Betul. Fatin kira itu salah satu daripada cara kita macam mana kita nak mensyukuri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi macam mana pula Ustaz, kalau tadi dikatakan ditimpa ujian. Tapi selalunya fahaman orang tu selalu bila bersyukur ni bila dapat nikmat, bila ada satu peluang yang baik ataupun benda yang baik-baik saja. Tapi bila ditimpa musibah ni, kita perlu juga bersyukur ataupun bagaimana sebenarnya? Okey, sebenarnya guys, tuan-tuan puan-puan yang menonton ni, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak Fatin, Jawi and Super Friends. Sebenarnya kita ni Nabi pun pelik tahu. Nabi pelik dengan urusan orang mukmin ni. Dalam hadis sahih Nabi kata, sungguh beruntung urusan orang-orang beriman. Apabila mereka mendapat nikmat, mereka bersyukur. Apabila mereka mendapat musibah, mereka bersabar atasnya. Kedua-dua itu adalah sangat baik untuk mereka. Itu sabda Nabi SAW. Maksudnya, kalau dapat nikmat syukur, dapat azab ataupun dapat ujian, kita bersabar, dua-dua itu dapat pahala. Bayangkan pula kalau itu berlaku bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan digandakan pahala.
Allahu akbar. Okey, jadinya kita tahu bulan Ramadan ini adalah bulan untuk kita nak mengumpul seberapa banyak pahala. Betul. Infak pun berlipat kali ganda. Ya. 700 kali ganda malah lebih Betul. lagi kan. Jadi anda kata kalau kita bersyukur tak kala bulan Ramadan ini, makanya ianya akan berlipat kali ganda lagi lah maksudnya. Mestilah. Sebab kalau dia katakan bulan Ramadan ni, apa Nabi sebut? Kalau tuan-tuan perempuan pernah dengar hadis ni, Fatin dan juga Fat. Man sama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan pengharapan. Pengharapan tu apa guys? Maksudnya termasuklah yang kita, ya Allah syukurnya aku. Dia mengharapkan Allah dengar rintihan dia, aku bersyukur. Dia mengharapkan rintihan, dia mengharapkan pengampunan. Dia mengharapkan syurga Allah. Dia mengharapkan yang disebut sebagai Ar-Rayyan, pintu syurga khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Maka tanda syukur tu Allah akan nilai gandaan pahalanya, hanya Allah yang layak akan membalasnya, menggandakannya. Wah, okey. Ada lagi satu, kalau kita sentiasa bersyukur. Bertalu-talu tu. Ya, silakan. Ini kita nak tanya Hadari lah kan. Kalau kita rasa bersyukur, kan kadang kita rasa terus hati kita tu tenang. Ya, kita merelakan apa sahaja yang berlaku untuk diri kita tu. Ya. Itu betul ke perasaan tu sebenarnya? Sangat betul. Sebab kalau kita ikutkan syarat nak masuk syurga, iaitu dengan yang pertama sekali kita redha, menenangkan hati kita dengan apa yang berlaku ini atas ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila redha tu wujud, barulah jiwa mutmainnah akan timbul. Sebab itu dalam ayat Al-Quran Allah kata apa? Allah menjemput mereka yang ke syurga Allah dengan ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Kalau kita tak redha dengan ketentuan itu, tak dipanggil tenang. Kalau kita tak redha atas kehilangan mereka yang kita sayang, kita cinta, itu tak dipanggil tenang. Tapi kalau kita tahu bahawasanya kita sendiri pun akan diambil oleh Allah, kita akan tenang. Dan Allah jemput tahu siapa yang mutmainnah, jiwanya yang tenang, sabar atas segala ketentuan, syukur atas nikmat. Allah kata apa? Fadkhuli fi ibadi. Maka masuklah kamu menjadi golongan hamba-Ku, wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam syurga-Ku. InsyaAllah. Amin. Okey, Fatin. Fatin tengok muka saya sekarang ni macam mana? Tenang ke tak? Allahu akbar. Saya tenang. Tenang. Alhamdulillah, sebab saya memang suka bersyukur. Alhamdulillah. Lebih-lebih bulan Ramadan. Saya dalam studio ni pun syukur, alhamdulillah. Dapat masuk studio Sembang Sahur. Fatin dia syukurlah baju tengok lawa mata tu. dia. Baju lawa betul. Itulah. Tak, tadi Hadari kata bertalu-talu dekat dia. Selepas ini awak pula. Boleh. Tapi sebelum tu kita nak tarik nafas kejap lah. Boleh. Kita nak minta penonton untuk terus kekal bersama kita. Tapi sebelum tu kita rehat seketika. Kita kembali selepas ini. Kita ada tetamu di studio. Siapa? Rahsia. Saya nak tahu siapa. Selepas ini. Keluar dia Bagi tahu lah. Okey, jadi anda jangan ke mana-mana. Sembang Sahur di bulan Ramadan, seikhlas hati hanya di TV3. Menyembang Sembang Sahur, berbagai topik diskusi sepanjang bulan Ramadan, hanya di TV3. Sembang Sahur hanya di TV3. Terima kasih kerana terus bersama kami. Dan kita masih lagi kekal dengan topik kita syukur untuk episod yang ketiga ini. Ya, tapi kita boleh berinteraksi bersama dengan anda di ruangan Facebook atau Instagram. Dan kalau boleh itu anda boleh hantarkan sekarang lah soalan-soalan yang ingin dikemukakan. Tapi soalan tu janganlah tanya kepada saya ataupun Fatin. Itu dah ada dah. Dari Luqman pun ada. Ada dah. Okey. Terima kasih banyak-banyak. Jadi kita akan pilih soalan-soalan yang terbaik akan diajukan nanti. Jadi anda boleh hantarkan soalan-soalan anda sekarang. InsyaAllah. Tadi kita dah janjikan dengan anda penonton, kita ada seorang tetamu istimewa akan bersama kita hari ini di Sembang Sahur ni. Kita nak teruslah kenalkan beliau. Betul. Kita terus saja nak bersama dengan Zizi Kirana. Assalamualaikum Zizi. Waalaikumsalam. Sihat Zizi? Sihat alhamdulillah. Salam Ramadan. Salam Ramadan. Bila Zizi Kirana masuk di studio ni, saya ada bau. Ya, aroma bauan yang Itulah. terpelanting kita. Kan. Setakat ni macam mana Ramadan? Okey Zizi. Alhamdulillah semua berjalan dengan baik. Dan tahun pertama bergelar isteri, alhamdulillah. Ramadan yang ke-10 kita dah. Hari ini dah 11. Dah okeylah, dah boleh. Dah masak dah. Syok tak? Syok. Syok Ada dia kawan buka puasa. ada geng lah. Geng sahur selalu. Ada tukang kejut tak? Tukang kejut. Tak, saya yang kejut. Okeylah.
Alhamdulillah. Jadi ada perancangan ke untuk selepas ini mungkin balik rumah kampung siapa dulu ke siapa dulu? Saya dengan Yusof tak ada perancangan yang macam tahun ni saya punya kampung, tahun depan awak punya, tak ada. Kita Langkah macam je. kita macam okey, tak apalah, kita first day dengan second day kita kat Melaka, third day nanti sampai ni kita dekat Terbang Sabah. ke sana. Macam tu. Okey. Alhamdulillah. Jadi untuk bulan Ramadan ni kerjaya seni bagaimana, Zizi? Kerjaya seni pula bagaimana? Kerjaya seni, saya banyak kurangkan untuk kerjaya seni di bulan Ramadan ni sebab saya nak bagi tumpuan dulu untuk family saya. Sebab ni tahun pertama kan, jadi isteri nervous kita. Nanti tak tersedia pula, aduh. Jadi kita kurangkan, tapi ada beberapa juga program yang kita buat lah macam tu. Masya Allah. Okey, baik. Zizi, kita dalam episod ketiga ni syukur kita punya topik kita. Jadi untuk Zizi sendiri sepanjang berapa lama dah bergelar isteri, satu nikmat juga kita boleh katakan. Apa yang paling orang kata bererti dan untuk disyukuri? Yang paling banyak lah yang paling Anak kongsi je. Dia macam kita macam saya dapat seorang pasangan yang macam sangat berbagi kerjasama, apalagi waktu di bulan Ramadan ni kan. Lepas tu macam banyaklah. Aku cuba boleh cakap semuanya macam alhamdulillah best. Alhamdulillah. Tolong bacakan doa waktu buka puasa kan. Itulah ada. Allahumma laka sumna kan. Kalau dulu Allahumma laka sumtu surah Allahumma laka sumna. Kira Ramadan untuk tahun ini lebih bermakna lah kan. Sebenarnya daripada tahun dulu pun bermakna, cuma tahun ini dia ada pertambahan sedikit sebab ada orang baru dalam hidup kita kan. Macam tu. Bersyukur tambah dapat mentua tau. Betul dapat mertua yang baik, masya-Allah. So macam itulah aku cakap semuanya macam best-best. Sepanjang menjadi seorang selebriti, dulunya solo dan sekarang ini dah pun mempunyai suami. Jadi sudah pastinya makna kesyukuran itu berbeza-beza daripada single sampailah berkahwin ini. Jadi bagaimanakah Zizi Kirana nak membawa syukur itu dalam kehidupan Erti syukur. Zizi Kirana Erti sendiri? syukur aku nak bawa macam mana dalam kehidupan aku ni. Aku sentiasa itulah macam nampak macam simple kan, erti syukur. Sebab hari-hari kita macam syukur alhamdulillah kita dapat ini, kita dapat itu. Bagi aku tu macam selama daripada sebelum kahwin sampailah berkahwin, bila berkahwin ni dapat jodoh pun kita bersyukur kan, sebab 37 tahun penantian, lepas tu baru dapat alhamdulillah. Jadi macam mana aku nak cakap Ustaz? Macam mana? Apa pula kita tolong jawab? Sebab aku rasa macam aku macam okey je, macam apa saja yang datang dalam hidup aku tu sama ada datang. Rasa nikmat lah. Datang dia dalam keadaan yang macam aku suka atau tidak, aku tetap macam terima apa ada yang macam tu. Maksudnya Zizi memang menerima. Bila menerima dia memang reda dan bersyukur lah. Betul. Segala nikmat tu kan. Tak kisah Apa dari saja segi yang Allah keluarga. bagi tu aku macam okey, aku terima macam tu. Alhamdulillah. Kan? Itu adalah nikmat daripada Allah. Betul. Nampak? Aku jadi juru cakap Zizi sekarang. Sebab saya rasa ramai orang harus menjadikan apa yang Zizi Kirana katakan tadi sebagai kata ikutan dan juga sebab ada di antara kita yang mungkin mendapat satu perkara yang tidak elok, tidak bersyukur juga kan, nak marah-marah dan sebagainya. Saya suka dengan apa yang Fat sebut ni, Zizi, Fatin. Sebenarnya guys, para penonton di rumah, sebenarnya Allah ada kurniakan satu surah diturunkan di Mekah, surah Makkiyah. Dalam tu Allah ulangkan satu ayat 31 kali, ayat yang sama. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Allah yang manakah hendak kamu dustakan? So, ini menunjukkan Allah nak ingatkan kita betapa banyak Zizi, Betul. Fatin, nikmat yang Allah dah bagi dekat kita. Tapi kita ni yalah, maksud insan itu sendiri pun lupa. Kita seringkali lupa nikmat yang Allah berikan. Tapi jangan cabar. Lupa tak ada masalah Zizi. Mungkin kita boleh kembali ke jalan yang lurus, siratal mustaqim. Tapi kalau mencabar, kita kata apa pula nikmat ni aku usaha bukan daripada Allah. Ini apa pula aku sendiri. Something wrong somewhere will be happen. Nampak bak kata orang kampung saya tulis intan lah. Akan berlaku sesuatu. Sorry Zizi. Dia menidakkan pemberian Allah, maka azab Allah amat pedih. Pernah berlaku kaum Ad, kaum Thamud yang sangat hebat, kaum Sabah yang sangat hebat, Allah bagi kurniaan rezeki yang banyak. Bahkan Firaun sangat hebat dengan bala tenteranya, kerajaannya yang sangat kukuh. Tapi kerana mereka ingkar nikmat yang Allah bagi, apa berlaku? Hancur lebur.
Betul. Muhammad terdahulu memang tidak pernah faham erti syukur itu kan. Tidak bersyukur. Okey, kita nak sembang kejap lagi kan. Zizi pun mungkin ada soalan yang ingin diajukan kepada Hadari mungkin. Untuk waktu ini kita nak saksikan, kita ada satu bikisan ini. Kita tahu bahawa COVID-19 ini memang dah menular di kalangan kita. Betul. Dan pihak KKM masih lagi bertegus lumus lah untuk menjaga dalam fasiliti kesihatan kita sekarang. Betul lah. Dan ini Dai Lokman menyantuni Barisan Harapan KKM di Hospital Sungai Buloh. Berkata kita terus... Lokman kat sana? Ni ada key ni. Langsung bersama Dai Lokman di sana. Silakan. Jom. Ya. Okey, doktor masih lagi bekerja malam ni ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton rancangan Sembang Sahur 2022. Anda bersama dengan saya Dai Lokman sekali lagi di lokasi baharu iaitu di Hospital Sungai Buloh untuk singgah sahur kita. Jadi saudara penonton sekalian, dalam kesibukan kita mempersiapkan untuk menyambut satu Syawal yang bakal berkunjung tiba, jangan kita lupakan pengorbanan dan juga pejuang-pejuang Barisan Harapan yang sehingga ke saat ini masih lagi berjuang untuk melindungi kita semua rakyat Malaysia daripada penularan COVID-19 di Malaysia. Jadi untuk mengetahui dengan siapa saya akan menemu ramah pada malam ini, ayo ikut saya. Sekarang ni saya bersama dengan Barisan Harapan ataupun frontliner dari Hospital Sungai Buloh kita. Jadi inilah dia wajah-wajah para pejuang Barisan Harapan kita ni. Alhamdulillah. Jadi di sebelah saya sekarang ni adalah Encik Haris kita yang mewakili Barisan Harapan yang berada di Hospital Sungai Buloh ni. Jadi insyaAllah sedikit persoalan lah ataupun soalan untuk Encik Haris lah. Kalau kita sebutkan kita dah berhadapan dengan COVID-19 ni pun dah 2 tahun lebih dah. Jadi rasanya sambutan Ramadan di Hospital Sungai Buloh ini pun rasanya dah biasa. Tapi sekarang ni kita dah beralih pula kepada fasa endemik. Jadi apakah di antara perbezaan suasana sambutan Ramadan di dalam orang kata apa fasa endemik ni? Okey, so cabaran sebagai petugas hospital dalam fasa endemik pada bulan Ramadan ni biasanya kita macam penggunaan PPE lah. So penggunaan PPE itu seperti kita maklum akan menyebabkan kita pakai PPE dan kita akan berpeluh. So kita biasanya masa nak berbuka tu pun kita sedang pakai PPE juga. So tu agak cabaran bagi kami lah. So di mana kami kena selesaikan tugas kami dulu, kemudian baru boleh kami berbuka lah. Okey, jadi bila mana menyebutkan berkaitan dengan PPE tu memang betul lah Cik Haris kan. Saya sendiri pun kalau melihatkan sendirilah para petugas Barisan Harapan kita dipakai PPE tu, masya-Allah. Saya sendiri pun pakai baju kadang-kadang 2 lapis pun kita ada berpeluh, apatah lagi pakai berlapis-lapis tersebut kan. Dan apakah di antara perbezaan suasana di antara sebab tu mana pandemik tempoh hari dan juga sekarang ni dah masuk pada peralihan fasa endemik ni? Seperti kita maklum, kita sekarang dalam fasa untuk ke endemik. So di mana kalau macam kita nak bandingkan tahun lepas, kebanyakan pesakit yang datang sakit COVID kita tengok yang agak teruk lah. So di mana penggunaan oksigen yang tinggi. So tapi pada fasa sekarang disebabkan program vaksinasi kita yang berjaya, so kita nampak ada sedikit penurunan dan masih terkawal lah di hospital untuk kemasukan pesakit di hospital dan juga Jabatan Kecemasan. Alhamdulillah, nampak itu adalah orang kata apa satu tanda-tanda positif lah disebabkan kita mengambil vaksinasi tu. Jadi mana yang belum lagi divaksinasi, apa lagi kan? Cepat-cepat ambil vaksinasi anda, lengkapkan vaksinasi anda insya-Allah. Jadi untuk soalan terakhir lah ni, kita pun sekarang ni dah dekat-dekat dengan raya dah ni. Jadi sedikitlah nasihat daripada Encik Haris dan juga mewakili Barisan Harapan di Hospital Sungai Buloh ni kepada para penonton kita untuk menghadapi suasana raya agar semuanya selamat dan sihat sentiasa. Bagaimana? Silakan Encik Haris. 2 tahun kita tak dapat pulang ke kampung. So seperti kita maklum, kita sekarang dalam fasa endemik. So dia harap kalau ingin niat pulang ke kampung tu jangan terlalu excited. Ingat kita masih dalam keadaan di mana COVID banyak lah. So kita kena sentiasa pakai mask, jangan lupa untuk cuci tangan yang kerap, dan juga kalau boleh sebelum pulang ke kampung kita buat ujian kendiri lah. Di mana so secara tak langsung kita dapat bantu mengurangkan penyebaran COVID. Jadi tu ingat tu sedikit pesanan daripada Cik Haris kita tu berkaitan dengan kalau kita dah buat cek ataupun kita dah buat pemeriksaan kendiri positif, janganlah pula kita sengaja membawa wabak positif atau wabak COVID-19 tu ke kampung, menyebabkan akhirnya menjangkiti pula ahli keluarga yang lainnya insya-Allah. Jadi terima kasih Cik Haris dan juga kepada para barisan frontliner kita ni. Jadi saudara sekalian, kita sebenarnya Cik Haris dan juga para barisan ni dan juga Cik Puan semua ni lah, kita sebenarnya saya tak kesorangan. Saya ada tim yang sedang menunggu di luar sana tu sebab kita ada nak memberi sedikit sumbangan. Dengan siapa kita bersama ataupun saya bersama? Jom sama-sama kita saksikan. Jom.
Dan saya tidak kesorangan, saya juga bersama dengan tim daripada Massimo di mana kita pada malam ini nak memberikan sedikit sumbangan kepada barisan frontliner kita, iaitu sedikit sumbangan daripada pihak Massimo. InsyaAllah sudilah kiranya untuk pihak hospital menerima sumbangan-sumbangan ini insyaAllah. Yang pertamanya, selain daripada tim Massimo ini melaksanakan tugasan-tugasan CSR dan sebagainya, kita juga ada satu kempen, iaitu kempen #HatiBaik. Jadi ini kita sediakan satu plug untuk diberikan kepada pihak hospital, di mana di sini adalah kata-kata semangat, iaitu ketabahan dan dedikasi anda terhadap rakyat Malaysia tidak akan dilupai. Okey, seterusnya kita juga ada sedikit hamper daripada Massimo. Silakan. Dan akhir sekali kita ada sedikit sumbangan goodies bag kita untuk pihak hospital insya-Allah. Untuk pengetahuan para penonton dan juga pihak hospital, di dalam setiap goodies bag yang diberikan oleh tim Massimo, terdapatnya 2 jenis roti yang cukup bermanfaat untuk kegunaan kita bersama. Yang pertama sekali di tangan saya ni, iaitu roti benih multigrain dengan barley, di mana roti ini diperbuat daripada barley premium Kanada, yang di mana kita semua sedia maklum salah satu di antara makanan yang dimakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam adalah roti yang diperbuat daripada barley. Dan juga barley ini mampu untuk meningkatkan sistem imunisasi di dalam badan kita. Di samping kita dalam fasa endemik ni, kan, insya-Allah dengan makan ini merupakan salah satu suplemen untuk meningkatkan imunisasi badan kita insya-Allah. Dan yang kedua, di tangan saya sekarang ini roti sandwich Massimo dengan germa gandum. Roti sandwich Massimo dengan germa gandum dengan rasa yang dipertingkatkan dan aroma lebih baik yang pasti akan memikat hati keluarga anda. Roti kami mempunyai kebaikan semula jadi seperti germa gandum yang merupakan gudang mineral yang kaya dengan vitamin E, asid lemak omega 3, serat semula jadi, protein, B1, B2, B6, magnesium, fosforus dan zinc. Germa gandum sememangnya sumber makanan yang mempunyai banyak manfaat kesihatan dan membantu mengurangkan risiko penyakit jantung. Dai Luqman ataupun nama timbangannya Cak lah. Cak. Yang bersama dengan mereka yang berada di Hospital Sungai Buloh, subhanallah. Frontliners kita kan. Kita bersyukur lah Ya, kan. ya. Sebab para doktor, jururawat masih lagi struggle lah kan di hospital. Dan kita walaupun berada di sekarang ni fasa endemik, kita pun tak boleh nak lupakan tentang SOP kan. Face mask ni kena pakai juga apa semua kan. Lebih baik kita nak raya ni kena jaga SOP semualah. Betul. Jangan ambil sambil lewa lah dengan kelonggaran yang beri. Okey, kejap lagi kita akan bacakan soalan-soalan di Facebook. Tapi kalau Zizi ada soalan pun boleh tanya tau. Betul-betul. Saya ada soalan dengan lama Ustaz ni. Susah ke senang ni? Ustaz tadi cakap kat saya ada soalan juga ni untuk Zizi yang susah ni. Okey, saya tanya dululah. Okey, Ustaz, macam mana kita nak tahu macam tanda-tanda orang tu bersyukur? Okey, perkataan syukur itu menunjukkan satu tanda dah yang sangat hebat kalau kita amati. Perkataan syukur berasal daripada perkataan syakara yashkuru syukran. Sebab itu kalau orang Arab bila dia sebut terima kasih dia akan sebut syukran, kan? Maksudnya dia bersyukur atas kurniaan Allah melalui si pemberi. Dan kalau nak tengok tanda-tanda orang bersyukur, Zizi, dia bukan lihat pada kekayaan, pada famousnya, pada tahap dia, tidak. Dia akan melihat pada satu sudut, iaitu qanaah. Bahkan qanaah ni apa? Maksudnya merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah. Kalaulah berasa cukup, dia takkan rasa macam tak puas hati dengan orang, kan? Jawi and super friends, kan? Termasuklah dia tidak akan rasa macam tak puas hati dengan orang, sakit hati, okey? Sakit hati semua nak luah. Hey, berkesudu sampai tak cukup kuat. Hey, jubah hitam boleh beli kedai jubah. Macam orang lain sendiri tak nak ubah. Dan sifat qanaah ni
ni kalau ada, siapa penyanyi lagu tu? Nak ceritanya, sifat qanaah ni kalau ada, dia akan rasa tenang, merasa cukup dengan apa pemberian Allah. Itu syukur yang sangat hebat. Itu tanda yang pertama. Dan saya rasa itu merangkumi tanda-tanda yang lain lah. Zizi. Jadi jelas, Zizi? Jelas. Syukran jazilan. Oh, syukran. Afwan. Alhamdulillah. Okey, kita sebenarnya ada banyak lagi soalan sebenarnya untuk Zizi, untuk Hadari lagi, untuk Afad. Afad pun banyak soalan. Silakan. Tulis saja soalan. Dan kejap lagi kita akan kongsikan apa yang anda panjangkan di Facebook. Tapi sebelum tu kita nak rehat seketika lah. Kita nak terus berhibur sekejap. Anda jangan ke mana. Okey, jangan ke mana. Kembali selepas ini. Sembang sahur bulan Ramadan, seikhlas hati hanya di diri kita. Menyembang-nyembang sembang sahur, berbagai topik diskusi sepanjang bulan Ramadan, hanya di diri tiga. Anda semua yang mungkin baru saja buka TV3, mungkin rasa macam alamak, sembang sahur terlupa. Sebab apa? Sebab sembang sahur ni bersiaran hari Rabu dan juga Khamis kan. Mungkin ada yang baru buka. Okey, tak terlambat lagi sebab kita ada lebih kurang dalam 20 minit lagi untuk kita nak bercakap, berdiskusi tentang syukur ini. Dan kita masih lagi ada Zizi Kirana, kita ada Hadari dan juga Fatin juga di sini. Okey Fatin, dengan ceritanya banyak ni. Kita dekat Facebook ni ramai ni di antara rakan-rakan kita ni yang tanya soalan ni. Terima kasih banyak-banyak. Terlebih dahulu kita nak ucapkanlah untuk anda yang bagi soalan tu, kita akan pergi satu persatu. Tapi sebelum tu kita nak tanya kepada Hadari. Untuk satu soalan yang saya kira ramai yang tunggu juga jawapannya. Ramai daripada antara kita ni yang tahu, alhamdulillah, bersyukur. Tapi apa lagi antara perkara-perkara lain yang perlu kita lakukan untuk kita faham betul-betul? Imam Ghazali rahimahullah, penulis kitab Ihya Ulumuddin, beliau pernah menyatakan konsep syukur ni kita boleh zahirkan kepada 3 perkara. Yang pertama ilmu, yang kedua dari sudut amalan kita, dan yang ketiga dari sudut fizikal kita, perbuatan kita lah. Okey, yang disebutkan sebagai ilmu iaitu kita nampak sahaja nikmat yang kita dapat, kita terus refer dia, kita sandarkan apa nikmat itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu erti syukur yang sebenar. Termasuklah kita diberi dugaan, Zizi. Bila diberi dugaan, kita terus, ini daripada Allah, mungkin untuk memuhasabahkan diriku, untuk memperbaiki diriku. Itu satu perkara yang susah nak dibuat. Kemudian yang kedua, dari sudut amalan kita, tingkatkan amalan. Apa yang kita sebelum ini kita tak cukup, ataupun kita rasa malas nak lakukan sesuatu tu, so kita cover balik, kita buat tambah-tambah bulan Ramadan ni, rajin-rajinkan amalan-amalan sunat. Dan kemudian yang ketiga, zahir dari sudut fizikal kita. Kita boleh melakukan sujud syukur, kita boleh melaksanakan solat sunat taubat, solat sunat hajat, dan macam-macam lagi kita boleh buat. Jadi kalau nak diikutkan soalan Fatin tadi ni, nak menunjukkan bagaimana kita nak menzahirkan rasa syukur, yang pertama tu yang saya nak sentuh, iaitu tentang ilmu. Sebab itu Zizi, Fatin, dalam solat kita ada satu rukun, iaitu surah Al-Fatihah. Tak ada ayat surah Al-Fatihah tu tak sah solat kita, betul? Perasan tak selepas Bismillahirrahmanirrahim kita mulakan dengan lafaz apa, ayat apa? Selepas Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbilalamin. Kita mulakan ayat Al-Quran itu dengan segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Ustaz, kejap, sikit. Macam ada satu nikmat, kadang-kadang ada yang pemain bola lah, kadang-kadang kita menang pertandingan ke apa, kita terus sujud syukur. Benda anugerah ke kan? Itu bagaimana pula? Sujud syukur? Dia terus sujud dekat situ juga? Boleh, itu adalah satu perkara yang baik. Sebab sujud syukur ni, ia adalah satu tanda bagaimana kita nak menzahirkan kita rasa Alhamdulillah, it's from God. Boy, speaking lagi. Nampak tak? Orang Selatan macam tu? Memang. Nak ceritanya kita terus automatik. Kita menghambakan diri kita sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat yang dikurniakan. Ada orang tanya saya, habis tu nak cari kiblatnya kat mana pula? Habis kalau kat stadium, bang, mana cari kiblatnya? Stadium semua sama, kiri kanan kan? Dia macam mesti cari. Ia bukanlah syarat utama lah, iaitu untuk cari kiblat tu. Maksudnya niat itulah untuk kita. Jadi cukup sekadar kalau kita sujud syukur tu, cukup sekadar kita melafazkan kata Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pun sudah memadai. Tak perlulah kita 5 minit nak sujud. Ya. Tapi dengan syarat tutup aurat lah. Kan, penting. Okey, Zizi. Okey. Soalan. Soalan daripada abang kita. Okey, soalannya begini.
Contohnya, misal seorang tu dia lari daripada dikejar polis. Lepas tu dikejar polis, tiba-tiba polis terlepas, polis tak jumpa dia. Lepas tu dia cakap, syukur Alhamdulillah. Macam mana? Okey, orang tu betul salah ke tidak? Dia baru buat jenayah lah. Perbuatannya tu adakah Okey, sebenarnya itu tak betul lah. Sebab kalau ikutkan syukur, konsep syukur ini dia berdasarkan daripada Allah, perkara yang baik. Kalau dia membuat jenayah, membuat maksiat, tak kalah tiba-tiba nak syukur kan. Alhamdulillah baru lepas massage katanya. Tak boleh lah, tak boleh lah. Itu adalah maksiat di sisi Allah. Jadi syukur itu membawa kepada konsep ilah, mempertuhankan Allah. Sudah pasti ia jauh daripada maksiat. Amat rare loh kalau kita jumpa penjenayah tiba-tiba alhamdulillah syukur. Luar biasa. Alhamdulillah. Okey, Zizi pula. Tadi kita dah pun bercakap tentang syukur, sujud syukur kan. Jadi macam mana Zizi? Pernah ke Zizi melakukan sujud syukur apabila dah pun mendapat apa yang diidam-idamkan selama ini? Dapat suami. Dapat suami, sujud syukurlah. Lepas kita nikah tu kita buat sujud syukur sama-sama lah. Tentu apa-apa sejalah yang kita dapat nikmat tu kan kita alhamdulillah bersyukur saja. Alhamdulillah. Tapi takkanlah kita nak tunjukkan. Yalah, betul lah. Nombor sebelah kita. Cukup pasangan itu hanya tahu. Okey, kita nak terus bacakan besarkan mata kita ni. Okey. Ada daripada Dai Lokman lah. Di Lokman. Okey, tapi kita ambil yang di atas itu dulu. Dai Lokman tu kita simpan lah. Simpan dulu. Okey. Ramai orang suka sebut Alhamdulillah. Adakah ungkapan ini cukup untuk menzahirkan rasa kesyukuran kita, Adari? Macam yang saya sebutkan tadi. Daripada Maya Muhammad. Ya, terima kasih kepada yang bertanya tu. Sebenarnya, macam yang saya sebut tadi lah. Konsep syukur ini boleh dizahirkan melalui beberapa perkara. Imam Al-Ghazali menyatakan ada beberapa lah. Antaranya boleh melalui lafaz lidah kita, fizikal kita. Dan itu adalah salah satu komponennya lah. Kita boleh lafazkan Alhamdulillah daripada kita cakap yang bukan-bukan. Kan? Lebih baik kita sebut segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang dikurniakan. Betul lah tu. Betul. Okey, kita tahu bahawa dalam program Sembang Sahur ini ada juga tadi segmen kita bersama dengan Cak kan, dekat Hospital Sungai Buloh. Dalam Sembang Sahur juga kita ada nak tunjukkan kepada anda yang mungkin yang macam nak berfikir apakah idea nak sahur ke, nak berbuka dan sebagainya. Saya tiba-tiba lapar lah. Suka makan, Adari suka makan ketam. Oh my god. Okey, tak apa. Kita simpan, kita bagi Chef Naim yang kongsikan. Silakan. Okey, silakan. Sedap ni. Kita masak apa ni? Cuba tengok. Terima kasih kepada rakan saya di studio dan sekarang ni anda bersama saya Chef Naim dalam segmen Jom Masak. Jadi menu yang hari ini saya nak tunjuk kepada anda iaitu kita punya taco ketam. Saya akan perkenalkan bahan-bahan yang diperlukan untuk buat kita punya taco ketam ni. Yang pertama kita perlukan adalah kita punya daun sop, ada lobak merah, ada juga leek kat sini, bawang holland, sedikit lemon kat sini untuk kita ambil dia punya jus dan semestinya isi ketam. Yang ni dia memang dah dikeringkan sebab saya perah dia. Biasanya isi ketam ni dia ada dalam tinah. Mayonis, purple cabbage, kita ada juga sedikit serbuk cili dan semestinya roti Massimo yang saya gunakan ni adalah roti sandwich dengan germa gandum. Ianya dapat membantu mengurangkan risiko penyakit jantung. Jadi ia baik untuk badan anda. Okey, jadi jom. Untuk langkah pertama, saya akan satukan semua bahan-bahan kita. Okey, saya akan masukkan kita punya isi ketam dulu kat dalam ni. Okey, kita masuk terus dalam ni, kita pakai separuh. Seterusnya, saya masukkan kita punya mayonis kat dalam ni. Seterusnya kita masukkan juga kita punya serbuk cili. Jadi ini langkah yang pertama lah, kita kacau sikit. Okey, yang ni kita dah siap adun dulu. Okey, kemudian saya akan masukkan bahan-bahan yang seterusnya yang ada dekat depan ni, lobak merah. Seterusnya saya akan masukkan juga kita punya bawang. Okey, bawang ni pun kita parut juga. Okey, kita parut je semua sekali. Kemudian kita masukkan ke dalam bowl ni. Okey, jadi sekarang ni untuk bahan yang lain, macam ada kita punya kobis ni, kita akan hiriskan dia. Jadi cara dia untuk dapat yang nipis yang halus, kita buka dia. Kemudian kita hiriskan dia. Senipis yang boleh lah. Yang ni memang tak boleh nak parut. Kalau kita parut sebenarnya dia akan jadi terlampau berair sangat dan kita tak ada rasa kerangupan tu. Kalau nak rangup ni, yang ni lah cara dia. Okey, jadi bila kita dah iris ni, kita boleh masuk dalam bowl ni sama dengan isi ketam tadi. Dan saya akan masukkan juga kita punya leek. Tapi kita kena kira nipis-nipis. Okey, ngam, siap. Seterusnya kita ada bahan yang terakhir untuk kita hiris iaitu kita punya daun sop ni lah. Ataupun biasa orang barat dia panggil macam flat parsley. Okey, kita masukkan daun sop. Okey, dan sekarang ni kita boleh gaulkan semua sekali. Okey, gaul dia bagi sebati. Sekarang ni saya akan perahkan sedikit lemon juice. Lemon ni memang sangat sesuai untuk seafood.
Sebab kita tahu kadang-kadang seafood ni dia punya hanyir-hanyir dia sendiri kan. Okey, jadi kita season sikit. Saya masukkan garam bersama dengan kita punya lada hitam. Okey, jadi dah siap gaul ni. Kita biarkan sekejap on the side. Okey, jadi roti yang saya pakai ni adalah roti daripada Massimo lah, iaitu roti sandwich dengan germa gandum ni. Jadi cara dia bila dah ada roti ni, kita akan gunakan kita punya cutter ni. Okey. Untuk kita cutter dia kecil sikit. Ngam-ngam bulat ni. Okey. Okey, jadi ni yang dah siap, yang saya dah cutter. Sekarang bila dah cutter, saya akan masakkan dia ataupun kita akan panaskan dia dekat atas kita punya kuali ni. Okey, tanpa menggunakan minyak lah. Tapi pastikan api yang kita gunakan api yang kecil. Saya tahu anda semua kat rumah mesti macam mana nak dapatkan rupa taco tu kan. Jadi saya ada cara dia sebenarnya. Kita gunakan je muffin tray. Okey, jadi untuk roti ni kita perlukan masa lebih kurang dalam 3 ke 4 minit. Okey, 2 minit sebelah, kemudian 2 minit sebelah. Kita akan susun dia macam ni. Masa dia panas, senang untuk kita susunkan dia ataupun senang untuk kita bentukkan dia. Okey, jadi sekarang ni saya dah ada dua saya punya taco yang saya dah siapkan tu. Nampak? Cara dia mudah sebenarnya. Kita nak dapatkan bentuk yang taco tu, kita boleh buat cara macam ni lah. Kita pakai je kita punya muffin tray. Dan sekarang ni, untuk inti dia, kita boleh terus letak. Okey, kita letak sikit-sikit. Kemudian kita padatkan lah. Inti ketam kita ni, dia kena betul-betul kering. Kalau dia tak kering, nanti dia takkan jadilah. Maksudnya, dia akan meresap, air akan meresap dekat kita punya roti ni dan nanti dia akan jadi soggy. Kita tak nak soggy, kita nak biarkan dia rangup. Okey, itu cara dia, salah satu tips untuk masakan lah. Okey, jadi ni yang ada dua, kemudian kita buat lagi satu yang kat sini. Dia memang bagus bila kita buat ni, waktu roti ni dia tengah panas. Sebab kalau dia tengah sejuk, nanti dia susah, dia akan jadi terlampau rapuh untuk kita lipatkan dia. Jadi bila kita buat macam ni, kita akan dapat bentuk yang cantik lah. Kan, mungkin ada yang suka vegetarian punya, style dia sama je. Tapi untuk getam ni, anda boleh gantikan dengan mashed potato. Mashed potato pun kita boleh masukkan kat dalam ni ataupun dengan kita punya sayur-sayuran yang lain lah. Cara dia sama je. Okey, ni yang terakhir saya akan buat. Okey, siap. Jadi inilah dia, saya punya resipi istimewa. Kita biarkan dia sejuk sekejap sebab dia masih panas lagi. Bila panas ni nanti dia akan mudah terbuka. Jadi kita biarkan dia sejuk dekat kita punya loyang ni. Kemudian bila dah sejuk, kita boleh hidang terus dekat atas pinggan. Inilah dia saya punya taco inti ketam. Jangan lupa cuba. Sembang sahur hanya di TV3. Menyembang-nyembang sembang sahur, pelbagai topik diskusi sepanjang bulan Ramadan. Hanya di TV3. Memang lebih bersemangat kan kita untuk sembang sahur kali ni kan dengan adanya abang Ben Jawi dan Super Friends. Terima kasih banyak-banyak. Okey, baik, kita nak teruskan hari ini. Kita dah sampai ke penghujung pun. Di hujung ni kita nak bacakan jugalah antara komen-komen daripada Maya Muhammad. Assalamualaikum. Ramai orang selalu sebut bersyukur. Tapi apa lagi yang harus dilakukan untuk menunjuk yang kita benar-benar bersyukur? Kalau boleh secara ringkas, Sadari. Okey, Zizi nak jawab. Bisa jawab. Okey, sebenarnya Zizi, Fatin dan juga yang bertanya dan juga para penonton, sebenarnya apa lagi nak buat? Sujud syukur dah buat. Lafaz alhamdulillah dah buat. Solat dah buat. Sebenarnya ada satu lagi yang main thing. Satu benda yang kita jadi kunci, salah satu kunci dalam bersyukur iaitu taubat. Firman Allah dalam surah At-Tahrim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Sebenarnya peluang untuk bertaubat itu pun kita kena syukur. Syukur tu pun itu adalah tanda untuk bersyukur. Subhanallah, 2 in 1. So guys, para penonton sekalian, ini menunjukkan bahawasanya kalau kita bertaubat atas segala dosa kita, tambah-tambah bulan Ramadan kan, bulan yang diberikan pengampunan, diampunkan segala dosa. Allah Subhanahu Wa Taala akan jadikan ia sebagai satu platform, satu keadaan yang mana ia adalah tanda syukur seorang hamba-Nya kepada penciptanya.
Itulah jawapannya. Okey. Lebih lagi kalau kita bila ada yang tanya macam bila kita nak bersyukur ni, saya cadangkan anda semua yang ingin bangun sahur pada pagi ini, mungkin setengah jam sebelum bangun sahur bangun, buat solat sunat taubat, kan? Betul. Kan. Jadi sebelum sahur tu kita bersyukur time waktu tu, kan? Dapat lepas tu doa dengan ceritanya dimabulkan waktu ketika itu. Saya nak tanya sikit. Zizi. Nak tanya sikit ke Zizi? Perubahan Zizi dalam kehidupan daripada satu sudut ke satu sudut. Bagaimana Zizi rasa ia adalah satu ruang daripada Zizi kepada pencipta? Syukur Zizi kepada pencipta. Masya Allah, subhanallah. Aku tak boleh nak describe macam mana sebab Allah tu dah mengatur sebaik-baik perancangan dia dalam hidup aku daripada dulu sampai sekarang. Bukan senang kan? Bukan senang. Memang banyak ujian, banyak dugaan dan itulah cakap memang macam Allah tu bagi je peluang, bagi je jalan. Walaupun pernah begini ke kiri tapi dia bagi juga ke kanan macam tu. Jadi jemputan Allah. Subhanallah, itu je saya cakap. Baik. Okey, Hadari kita dah sampai ke penutup dah ni. Sedikit ada rumusan lah kan untuk kita terus bersyukur walau sedikit pun perlu disyukuri. Saya nak tegaskan kembali wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Allah pesan dekat kita, kalau kamu bersyukur aku akan tambahkan, aku akan cukupkan nikmat dan jangan kamu kufur, azab aku amat pedih. Allah telah tunjukkan dalam Al-Quran Raja Namrud sehebat-hebat raja, sebesar-besar kerajaan daripada utara sehingga ke timur sehingga ke Syria. Tapi matinya hanya kerana sekecil-kecil makhluk iaitu Allah hantarkan nyamuk sahaja. Mati. Bahkan guys, jangan lupa kita pernah 2 tahun macam-macam ujian dugaan kerana Allah hanya hantar satu ujian sekecil-kecil makhluk iaitu COVID. Yang saya pun tak pernah dengar sebelum ni kan. Tiba-tiba itu yang menyebabkan terputusnya perhubungan antara anak dan isteri, anak dan juga ibu bapa yang ada kerja dekat Singapura, yang ibu bapa kat Malaysia 2 tahun tak dapat jumpa. So di mana syukur kita? Di mana bila kali terakhir kita lafazkan alhamdulillah? Jadi sangat tidak adil lah kalau kita menzalimi diri kita sendiri, kita lupa melafazkan syukur atas segala nikmat kepada pemberi nikmat. Janganlah kita cuma membacakan alhamdulillah tu ketika kita melakukan solat sahaja. I like your words. Kan? Betul. Setiap masa mungkin kita boleh mulakan kehidupan kita dengan alhamdulillah pun boleh juga kan. Jangan mencari kebahagiaan tapi beri dan sebarkan kebahagiaan itu. Syukur itu menjadikan kita lebih bahagia. Masya-Allah. Itu saya penutup yang sangat ringkas dan juga. Tapi Fatih kena cakap juga. Betul, saya nak cuba cakap ni untuk kita ambil sekecil-kecil walaupun kecil dan jangan kita salahkan orang lain. Walaupun di musibah kita cari hikmah untuk kita terus mensyukuri nikmat Allah tu. Kena ada sifat qanaah lah. Betul. Okey, besok kita nak bawakan satu topik. Tak puas saya ini. Tak puas. Tak apa. Fatih boleh sambung esok. Tapi besok kita nak berdiskusi tentang tajuk yang lain pula iaitu etika berdakwah. Bersama dengan Haziq Fatin dan juga Dai Luqman. Okey, tadi dia bersama kita dekat dalam talian. Besok kita bawa dia ke studio. Betul. Baik, terima kasih banyak-banyak Zizi. Kita ucapkan selamat berpuasa, kesalan suami juga. So esok gerak suami lagi lah. Okey, terima kasih juga kepada Hadari. Terima kasih semua. Terima kasih juga kepada penonton-penonton kerana setia 1 jam bersama Sembang Sahur untuk episod yang ke-3 ini. Esok kita akan kembali dengan satu lagi topik. Teruskan bersama kami. Kita tinggalkan anda dengan persembahan daripada Jawi dan Super Friend. Assalamualaikum, selamat malam.